Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan sambung pelajaran Al-Quran Iqra' 5 muka surat 3. Di dalam tajuk hari ini kita akan belajar bagaimana mewakafkan bacaan akhir dengan baris sukun. Saya ulang semula. Bagaimana kita mewakafkan huruf akhir dengan baris sukun. Jadi anak-anak semua boleh buka Iqra' 5 muka surat 3. Baik, di sini kita akan baca dulu penerangannya bagaimana mewakafkan bacaan akhir dengan baris sukun. Ketika wakaf, huruf akhir dibaca sukun. Bermakna, anak-anak boleh lihat pada contoh yang diberi. Lihat pada huruf yang akhir, barisnya bukan sukun, tetapi kerana kita nak wakaf ataupun kita nak berhenti di akhir ayat, jadi kita kena menggantikan huruf yang akhir dengan baris sukun. Macam mana sebutannya? Okey, kita tengok dulu sebutan tanpa wakaf sukun. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amina. Saya ulang semula. Amina. Huruf akhir adalah nun berbaris fathah. Tapi kita nak wakafkan pada huruf yang akhir ini. Jadi kita gantikan baris huruf nun ini yang asalnya berbaris fathah kepada baris sukun. Sebutannya sudah berubah. Amin. Saya nak ingatkan anak-anak semua bahawa perubahan ini hanya di dalam sebutan, bukan di dalam penulisan. Okey, kita boleh tengok contoh seterusnya. Okey, kita tengok contoh. Nasta'inu. Huruf akhirnya adalah huruf nun dan barisnya adalah dhammah. Lihat, barisnya adalah dhammah. Bagaimana cara mewakafkan pada huruf yang akhir dengan baris sukun? Ni kita tengok. Jadi kita wakafkan pada huruf nun dengan baris sukun. Sebutannya nasta'in. Nasta'in. Gantikan baris dhammah dengan baris sukun. Jadi itu yang kita namakan dengan sebutan wakaf. Nun tetap ada, cuma barisnya tu kita gantikan dengan sukun. Okey. Seterusnya, lihat seterusnya ya. Muhtadina. Saya ulang semula. Muhtadina. Huruf akhirnya adalah nun dan barisnya adalah fathah. Bagaimana kita nak wakafkan pada huruf yang akhir dengan baris sukun? Jadi, kita wakafkan pada huruf nun dan gantikan sebutan bacaan itu dengan baris sukun. Tulisan tu, baris fathah tetap ada, cuma sebutan kita ubah kepada baris sukun. Jadi, sebutan dia jadi, tadi muhtadina sudah berubah menjadi muhtadin. Contoh yang seterusnya. Yakzibun. Lihat pada huruf yang akhir adalah huruf nun yang berbaris fathah. Sebab kita nak wakaf, kita nak berhenti. Wakaf tu maksudnya berhenti. Kita nak berhenti pada huruf nun. Jadi kita perlu menggantikan bunyi baris fathah kepada bunyi yang berbaris sukun. Dalam tulisan tetap baris fathah, cuma sebutan kita yang ganti kepada baris sukun. Saya ulang semula. Yakzibun.
Seterusnya, mustahzi'un. Huruf nun yang akhir barisnya adalah fathah. Sebab kita nak waqaf, nak berhenti. Jadi kena gantikan bunyi fathah kepada bunyi yang berbaris sukun. Saya ulang semula. Mustahzi'un. Seterusnya, mu'ridun. Huruf nun yang akhir barisnya fathah. Sebab kita nak waqaf, kita nak berhenti. Jadi bila kita waqaf, kita berhenti, gantikan baris fathah kepada baris sukun. Nunnya ni, nun yang berbaris fathah kita gantikan dengan baris sukun. Jadi sebutannya mu'ridun. Okey, seterusnya, muslihun. Sepatutnya muslihuna, kan? Tetapi kita nak waqaf, kita nak berhentikan bacaan pada huruf nun. Jadi kita gantikan huruf nun ini yang asalnya baris fathah kepada baris sukun. Okey? Jadi sebutannya muslihun. Seterusnya, fil uqad. Saya ulang semula. Fil uqad. Saya nak anak-anak semua lihat pada huruf yang akhir. Huruf dal adalah huruf qalqalah yang perlu dibaca sedikit pantulan bunyi ketika diwaqafkan, ketika diberhentikan. Jadi baris kasrah yang ada pada huruf dal perlu digantikan sebab kita nak waqaf pada huruf yang akhir. Huruf akhir dia adalah huruf dal. Jadi kita gantikan baris kasrah kepada baris sukun. Jadi sebutannya fil uqad. Fil uqad. Okey, seterusnya, idza hasad. Saya ulang semula. Idza hasad. Sepatutnya kena baca idza hasada. Kerana apa? Kerana dalnya baris fathah. Tetapi sebab kita nak waqaf, jadi kita nak berhenti pada huruf dal, kita gantikan baris fathah kepada baris sukun. Dan bacaannya perlu sedikit pantulan kerana dal adalah huruf qalqalah berbaris fathah. Jadi kita gantikan dengan baris sukun. Idza hasad. Sedikit pantulan. Baik anak-anak. Baik, kita lihat lagi dua baris yang terakhir. Fi tadlil. Huruf lam yang akhir barisnya adalah kasrah tanwin. Jadi bila kita nak waqaf pada huruf yang akhir, kita kena tengok huruf yang akhirnya barisnya apa. Barisnya kasrah tanwin. Gantikan kasrah tanwin itu sebutan kepada baris sukun. Jadi bunyinya bukan fi tadlilin. Jadi sebutannya apa? Fi tadlil. Okey, seterusnya, ashabil fil. Kan kita belajar waqaf pada huruf yang akhir dengan baris sukun. Jadi semua tengok pada huruf yang akhir lah. Tengok pada huruf yang akhir, barisnya apa? Barisnya kasrah. Kita gantikan baris kasrah ini kepada baris sukun. Sebutan sahaja, ya. Tulisan tetap ada. Jadi sebutannya ashabil fil. Lihat seterusnya, yakhtalifun. Tengok pada huruf yang akhir, barisnya adalah fathah. Jadi waqaf. Bila nak waqaf, bila nak berhenti pada huruf yang akhir dengan baris sukun, gantikan baris yang akhir tu kan fathah, gantikan kepada baris sukun. Jadi bunyinya bukan tadi yakhtalifuna. Kita kena waqaf
mukhtalifun. Waqaf, berhenti, gantikan baris yang akhir kepada baris sukun. Bila nak berhenti saja pada huruf yang akhir tu, tengok huruf yang akhir tu barisnya apa. Ganti dengan baris sukun. Kemudian minal mumtarin. Sepatutnya kita baca minal mumtarina. Betul tak? Tetapi kerana kita nak waqaf pada huruf yang akhir, jadi kita kena gantikan baris fathah yang akhir tu, kita kena gantikan dengan bunyi baris sukun. Jadi sebutannya adalah minal mumtarin. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran Iqra 5 di masa yang akan datang. Saya nak hari ni anak-anak semua pastikan baca muka surat 3 Iqra 5. Kalau tak faham, tengok lagi video ni, cuba lagi sebut. Cuba sebut, ikut sebutan dan cuba sebut. Al-Quran perlu dibaca setiap hari. Ya, baru dia jadi fasih dan faham. Baik. Saya doakan semoga Allah mudahkan urusan anak-anak semua dalam pembelajaran apa sekalipun. Dalam keadaan macam mana sekalipun. Okey. Semoga Allah beri kemudahan dan bantuan kepada anak-anak semua, diberi kesihatan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.